Alhamdulillah kepada saudara-saudara dan saudari dan ibu dan bapa yang dihormati dan hadirin dan hadirat semua, dan pula kepada penonton-penonton dan peminat-peminat yang mengikuti akan live show kita pada malam yang berbahagia dan malam penuh dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa hari yang telah lalu kita dapat boleh bernikmat-nikmat dan kita dapat boleh kan masya-Allahnya dapat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, lagi pula dengan penuhkan kurnia Allah Taala kepada kita, boleh kita makankan daging kerbau dengan alhamdulillah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beberapa hari yang telah lalu daripada hari yang ke-9 yang kita puasa, hari Arafat, dan hari 10 dikatakan Yaumun Nahar, yakni hari semula kan kita akan lemu-lemu dan gerbai-gerbai kita, dan pula hari 11, hari ke-12, hari ke-13 hari ini dikatakan Ayyamut Tasyrik, yakni hari yang kita hari yang kita gerbai, maka dihujungkan masalah raya kita pada hari ini, yakni ketika matahari jatuh ke dalam lubang ataupun jatuh ke dalam lubang dia, yakni orang panggil selepas pada asar ghurubis syamsi, maka ketika tu habislah hari raya kita dan habislah masa gerbai kita dan habislah masalah takbir muqayyad dan ketakbirkan mutlak kita. Jadi alhamdulillah ibu bapa yang dihormati, jadi semula ni semenjak daripada awal bulan Zulhijjah mari sampai kepada hari 13 dikatakan Ayyamit Tasyrik, maka kita dapat bernikmat-nikmat, kita dapat boleh ibadat kepada Allah dan kita dapat boleh sembahkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan jiwa dan raga, dengan penuhkan hati kita dan penuhkan munajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berharaplah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagikan nikmat, bagikan rahmat, dan minta Allah Ta'ala jemputkanlah kita sebagai jadi ahli syurga di hari nanti. Semua lunga-lunga kita berdoa, Allahumma adkhinnal jannata ma'al abrar, wahai Allah masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu dengan apa? Dengan orang-orang yang baik daripada aulia, daripada anbiya, daripada as-salihin. Kaman dia kita saat itu termasuk mereka-mereka saat ini. Seperti kita berdoa dalam semaya kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami akan jalan yang betul. Jalan mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan-jalan yang diberilah engkau dan menikmatilah engkau ke atas mereka, yakni daripada jalan para-para nabi dan para-para aulia dan para-para salihin. Jadi mudah-mudahan ibu bapa semua dan saudara-saudari yang duk menuntunkan dan dah perlu ikuti kalau esok kita ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala jemputkanlah kita semua daripada ahli syurga dan kita dapat bertemu dengan Allah ila rabbiha nazirah, kita dapat boleh tengokkan wajah Allah dan zat Allah di hari akhirat nanti. Inilah kita berharap, kita duk berpuasa pada hari Arafat dan kita semulahkan lemu dan kita gerbaikan lemu, maka tujuannya dan hikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala so kita buat macam ni, yakni kerana kita dapat nak menemui akan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat nanti. Inilah ibu bapa dan saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, syukur lagi kepada Allah. Allah Taala panjangkan umur kita lagi, Allah Taala taruhkan umur kita lagi, sama-sama kita boleh mengingati ke Allah, sama-sama kita boleh apa? Boleh tazkirah, sama-sama kita dapat boleh ingat mengingati, kerana Allah Subhanahu Wa Taala firman di dalam satu ayat, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Wa zakir, dan hendak ingat mengingatilah engkau ya Muhammad, akawi peringatan, fa inna zikra, maka sesungguh peringatan itu, ingat mengingati itu, tanfa'ul mu'minin, memberi kegunaan dan beri manfaat dan beri faedah untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bapa ataupun saudara-saudari yang duk mengikuti ni, maka kita ambil masa sikit, masa sikit kerana adalah daripada fan club kita ataupun daripada FC kita duk tanya kata baba bila nak baca pula ni, puas sekarang ataupun puas masa sekarang kerana kita tak boleh nak pergi ke mana, tak boleh nak bonus situ sini, nak beramai-ramai ke pasal macam dulu tak boleh. Tapi walaupun bagaimanapun kita saat ni tahun ni kita tak boleh nak perayaan semacam kita tahun lepas, nak perayaan kita semacam dulu-dulu 10 tahun yang telah lalu, tak boleh. Tapi walau bagaimanapun
Nah, kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lah mana pun kita duduk dalam rahmat Allah, kita duduk dalam jagaan Allah, kita duduk di dalam lindungi Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena bersyukur dan kita kena bersabar dan kita kena ikutlah dengan apa titahan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dunia ni nak jadi macam mana, walaupun uji nak mari bagaimana, tapi syarat kita saat itu serta kita tu kena tetap dan teguh pegangan kita saat itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap saat, setiap minit, setiap keadaan, setiap ketika laku duduk diri kita, berjalan kita, semua kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang paling baik bagi kita. Walaupun dunia nak jadi macam mana, walaupun ujian nak jadi lagu mana, walaupun tipu akan masih musibah di atas kita, tapi syarat ibu bapa dan saudara-saudari, janganlah kita lupa kepada Allah walaupun satu minit, walaupun satu ketika. Karena kata Sayyidina Umar Ibn Khattab, dia kata, aku ni sekira aku lupakan Allah, sekira aku tak ingat kepada Allah satu detikan ataupun satu minit, nescaya aku hukumkan diri aku ini murtadun falina fahuwa murtadun ataupun fa'ana murtadun, aku ni dihukum kata murtad. Ini ibu bapa, semua kita semua di dalam keadaan ujian perayaan tahun ni, kita tak boleh ramai sangat, nak pergi ke rumah demo tu tak boleh, nak ziarah saudara kita pun tak boleh, nak pergi kampung situ sini pun tak boleh. Tapi alhamdulillah lah, kita bersyukur lagi Allah Ta'ala taruh umur kita, taruhkan diri kita, panjangkan umur kita, boleh kita mengingati ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pergi situ sini tu, itu salah satu ya. Tapi kita boleh mengingati ke Allah, ini salah satu daripada ubatan yang besar, penawar yang besar, dan pula orang panggil satu perkara yang nilai sangat-sangat di sisi Allah. Duduk saja-saja Allah, 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 Allah. Kita duduk saja saat ni la ilaha illallah, kita duduk saja subhanallah. Inilah yang besar bagi umur yang Allah Ta'ala bagi kita semua ni. Jadi kita nak masuk bicara kita ibu bapa, masalah kita ada bicara tentang orang-orang Arab saat ni itu sekali dengan Nabi SAW nak letakkan Hajar Aswad saat itu di Baitullah ataupun di bucu Baitullah. Maka tak jadi peliklah di kalangan orang-orang Arab saat ni itu. Timur perbalahan, timurkan perselisihan, timurkan tak puas hati gimari, tertengin nak letak Al-Hajarul Aswad di bucu Baitullah. Kerana Baitullah ini saat itu dikatakan kiblatul Arab. Mazami dulu dikata kiblat bagi orang Arab, semua duk menuju ke situ. Dan mereka saat itu duk buat haji tiap-tiap tahun saat itu kepada Baitullah. Maka kita sekarang ni dikatakan Baitullah ataupun Al-Ka'batul Musyarrafah ni dikata kiblatul muslimin, ialah dikata kiblat tempat tuju dan tempat menghadapi oleh orang-orang Islam pada ketika ibadat. Apa yang kiblatul muslimin fil ibadah, yakni kiblat bagi orang-orang Islam yakni pada ketika ibadat. Sebab itulah ketika kita semaya Allahu Akbar, dada kita kena hadap kiblat. Misalnya ni kiblat, kita nak buat gitu tak boleh. Sebab tu kalau ketika kita semaya ibu bapa dan saudara-saudari, kalau kita semaya, misalnya kita semaya sah rapat dulu maka ketika dia masuk celah kita saat itu, makna kita qadar tak apa kalau kita palingkan dada kita daripada jihad Kaabah ataupun jihad kiblat, maka dihukumkan semaya kita tu batilah ataupun dihukumkan batal ataupun dihukum kata pelesulah semaya kita punah. Kalau kita menyengaikan dada kita ataupun kita pusing dada kita jadi paling belakang daripada kiblat, maka dihukum kata semaya kita itu batal. Kenapa? Kerana kiblat ni satu syarat di dalam nak sah semaya, panggil syartun min syurutis salah, yakni satu syarat untuk nak sahkan semaya. Dulu kata kiblat ni Kaabah ni dikata kiblatul Arab, maka sama kama dia masa sekarang dan masa Nabi SAW, baik pada masa Nabi, baik masa sahabat, masa tabi'in, tabi'in dan ulama-ulama zaman dulu, semua ini dikatakan kiblatul muslimin fil ibadah, ialah tempat tuju dan tempat menghadapi oleh orang-orang Islam di dalam keadaan ibadah. Semua ini tak paling sampai hari kiamat. Kerana Allah Ta'ala kata dalam Quran, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palinglah engkau ya Muhammad akan diri engkau kepada jihad bagi Kaabah. Itu banyak ditakwilkan dan dipalingkan oleh ulama-ulama salafus salih dan ulama ahli sunnah wal jamaah.
Ada. Qala Allah Ta'ala fi surati Ali Imran. Telah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ali Imran tanah, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminah. Ini ibu bapa dah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala wari di dalam satu ayat. Tuhan kata ngana dalam surah Ali Imran. Kama dia surah Quran ni, cuba perhati. Surah yang paling panjang di dalam Quran, hak ni setengah tu tahu, setengah tak tahu. Nah, setengah mengerti, setengah tak mengerti, setengah faham, setengah tak faham. Surah gapo yang paling panjang sekali di dalam Al-Quran, bagi yang mengaji ya tahulah, bagi yang tak mengaji ya tak tahu. Surah yang paling panjang di dalam Al-Quran ialah dikatakan Suratul Baqarah, 3 juz lebih. Surah yang paling pendek di dalam Quran ialah dikatakan surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hak tu 3 ayat saja. Dan surah mana dikatakan surah yang tidak ada basmalah, tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Surah tak ada bismillahirrahmanirrahim. Dalam Quran ada juga satu surah Allah Ta'ala tak benar kita baca bismillah, yakni surah Taubah, iaitu dikatakan bara'atum minallah. Tu surah surah Taubah dikata mula dengan bara'atum minallah. Bara'atum minallah. Surah tu makna kalau kita ngaji, makna kata setengah ulama haram kita bismillah, kata setengah makruh. Hak tu ada khilaf antara ulama. Dan ada pula surah di dalam Quran kita nak kecek sikit tentang ni. Surah ada bismillah 2 kali. Ada basmalah 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim pada ayat, dan di tengah-tengah ayat ialah dikatakan Suratun Namli. Kita tengok cuba perhati. Amun ayat dalam Quran 30 juzuk daripada Al-Fatihah hingga sampai kepada Qul a'udzu birabbin nas wa malikin nas ilahin nas. Surah panjang sekali Suratul Baqarah. Surah paling pendek sekali dikata inna a'tainakal kautsar. Surah hak sebutkan basmalah 2 kali ialah dikatakan Suratun Namli, dan surah tidak disebutkan basmalah ialah dikatakan Suratul Taubah. Akhirnya hak kita sebut laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surah tu tu. Dalam surah tu awal dia tak sebutkan basmalah. Kemudian Tuhan katanya inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya awal rumah. Ni Tuhan uri dengan inna. Hamba nak masuk sini sikit. Allah Ta'ala kecek dengan inna bagi orang ngaji kaedah Arab ataupun lil qawaidil al-arabiyah ataupun bagi orang ngaji nahwu. Tuhan kecek dengan inna ini sebagai Tuhan nak memperkukuhkan kalam dia. Allah Ta'ala nak memperkuat kalam ta. Inna awwala baitin, sesungguh. Sebab panggil makna sungguh tu, hanya sungguhnya. Ya pasal nak lagu tu lah terjemah Jawi. Hanya sungguhnya inna awwala baitin, hanya sungguhnya awal rumah yang dipocok di atas bumi. Awal rumah yang ditanamkan di atas bumi. Gapo dia? Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Awal rumah saat ni dipocok di atas bumi, ditanam di atas bumi, dibentuk di atas bumi, dibina atas bumi. Wudi'a lin-nas, yang diletak dan dihantarkan untuk manusia, jadi faedah bagi manusia, jadi berguna bagi manusia, ialah kena kepada Baitullah, kena kepada Al-Ka'batul Musyarrafah. Sebab Baitullah ni naf'at sangat bagi manusia. Di dalam semaya naf'at tak naf'at, kalau kita tak berhadap kepada Baitullah dan kita tak berhadap pada Al-Ka'bah, makna semaya kita saat ni tidak sah, semaya kita tidak pakai, semaya kita saat ni tu tidak berguna. Dihantarkan faedah sangat bagi manusia, berguna sangat bagi manusia. Lalladzi bi Bakkata, sesungguh dia saat ni tu
Alallazi sesungguhnya yang bibakata sabitlah ia di satu tempat yang dikatakan Makkatul Mukarramah. Awal rumah yang dipocok dan ditani di dalam dunia ni ialah kena pada Baitullah, kena kepada Al-Ka'batul Musyarrafah. Ini jadi naf'at bagi manusia. Manusia di situ kalau nak doa gapo, alhamdulillah Tuhan bagi. Kalau nak minta gapo Tuhan bagi. Orang tak boleh anak, boleh anak kalau pergi minta situ. Kalau orang tak berjaya oleh kerja, pergi minta di Baitillah, Tuhan berjaya. Kalau ia payah rezeki, kalau ia tawajuh, ia doa baca. Ini makna kata wudi alinnas, dihantar akan Baitullah, jadi naf'at dan bergunanya bagi manusia. Tapi pandai-pandailah. Sebab tu bagi orang nak pergi Mekah, sebab tu kena tahu tuju mana Baitillah. Hak kita berdoa Allah Ta'ala nak terima. Tuju mana kita berdoa Tuhan nak kabulkan doa kita. Hak ni kita kena tahu. Dah. Bukan lagi semata-mata dak pergi Baitillah setengah-setengah gitu duk. Nah saifi lah duk kurau. Kawan duk dak pergi Baitillah dah weh. Ni tengok napa dah. Duk laisuk lah tika tu. Tu tak jadi lagu tu. Dah. Mubarakan wa hudan lil alamin. Dia tu diberkati oleh Allah. Tak berkat buat apa Baitillah. Jemung orang panggil kita tepuh dengan kelambu Kaabah tu pun alhamdulillah. Tapi lah ni nak tepuh kena dengan kelambu tak leh lah ni. Sebab tu setengah gila ni tu tak puas hati lah. Sebab nak tepuh kelambu Kaabah pun tak boleh. Nak tepuh batu Kaabah pun tak boleh. Nak pergi sapuhkan Kaabah pun tak boleh. Nak ambil kelambu Kaabah nak gapo, nak mai gosok di dada pun tak boleh. Tapi nak goyak ke Kaabah ni sangat-sangat diberkati oleh Allah. Dah. Wa hudan lil alamin, dan pula dia tu jadi pertunjukan bagi seluruh alam ini, jadi pertunjukan dengan Baitillah semua apabila kita tengok dah. Sebab itulah satu amalan yang kita tengok saja boleh pahala, yakni tengok Baitillah. Hama ayat dah 5 perkara apabila salah satu daripada amalan kita giduk dapat Baitillah. Selepas pada kita tawaf ke, selepas pada kita tawaf Baitullah, maka sudah kita semaya sunat gapo, sunat tawaf li belakang maqam Ibrahim, maka kita duk tengok Baitillah dengan kehebat Baitillah, pintu Baitillah, Hajatul Aswad duk di bucu Baitillah, ada hiji semua. Tengok semata tengok Allah Subhanahu Wa Taala wi pahala dah. Tengok semata tengok Allah Taala wi ganjaran dah. Tengok semata tengok Allah Taala wi pahala dah ibu bapa. Ni yata besarnya Baitillah, nafaatnya Baitillah, bergunanya Baitillah bagi manusia, dan jadi pertunjukan. Kadang-kadang duduk Baitillah teriaklah, ya Allah dah muja aku ni, boleh tengok Baitillah, bersyukurlah aku ni boleh tengokkan Baitillah. Allahu Akbar, nah bersyukur sangat-sangat, terima kasih sangat-sangat kepada Baitillah. Cinta kita semua hak tak ada boleh pergi, nak pergi kepada Baitullah. Cinta kita semua hak tak boleh pergi, nak berhadap pergi kepada Baitullah ataupun kepada Al-Ka'batul Musyarrafah. Setengah gitu tengok Baitillah mujur sangat gebatong situ. Dah mujur sangat-sangat kerana Allah Ta'ala angkat dia. Allah Ta'ala terima doa dia. Walaupun dia tak ada rezeki tapi Tuhan nak angkat dia, maka dia akan sapalah di situ kerana berkat doa Nabi Ibrahim AS. Wa azin fin nasi ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Kerana berkat doa Nabi Ibrahim AS. Inilah ibu bapa yang dirahmati dan saudara-saudari yang disayangi semua, maka kita berdoalah kita bersama-sama, mintalah kita saat itu dapat bertemu dan kita dapat diangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke sana. Boleh kita beribadat, boleh kita wa'amah, boleh kita ibadat, munajat di hadapan Baitillah. Allah serenok ibu bapa. Kalau kita boleh duduk dapat Baitillah, Allah serenok, sedap nak ayat tak boleh. Sebab itulah bagi ahlillah, bagi awliya illah, ya sedap weh. Sebab ni perasaan ini ia kena rasa. Man lam yazuk lam yadri. Siapa tidak kecak ia tak dapat. Sebab itulah bagi orang yang boleh duduk dapat Baitillah, semata-mata hati ia betul dengan Allah, ia manis sini. Ia ada halawatul iman, ia ada kemanisan iman terhadap Allah. Ia duduk dapat Baitillah, ia duduk zikir, tengok Baitillah bela-bela, tengok kehebatan Baitillah sebab jadi kiblatul muslimin, berasa kemanisan, berasa kelazatan dengan dapat boleh menajak kita kepada Allah di hadapan Baitillah. Dah. Lagi pula Baitillah ni fihi, padanya pada Baitillah ni. Pada Baitillah ni ada gapo hati ibu apa? Ayatun, segala tanda-tandaan yang tunjuki di atas kekuasaan Allah.
Dah tanda kan dah. Tengok Baitullah sebutir ya. Matahari sebutir ya. Bulan sebutir ya. Dah. Dunia ni sebutir ya. Lagi pula Quran sebutir. Nak harga apa ibu bapa? Cuba fikir molek. Saudara-saudari. Baitullah tempat kita menghadapi sebutir ya. Satu saja. Al-Ka'batul Musyarrafah Quran yang diturunkan di atas Nabi ya. Kalau dia mau duk pelang, dia mau duk tukar, dia mau duk ubah tu bukan. Dan matahari setiap-tiap hari duk suluh pada kita, duk tubik dalam bumi suluh kita. Lagi pula dengan cahaya matahari hidupkan binega, menghidupkan binega apa? Tumbuh-tumbuhan, mensegarkan tumbuh-tumbuhan. Maka dengan sebab matahari ini juga akan berbuahkan musim ni, akan berbuahkan masalah daripada tumbuh-tumbuhan, daripada durian, daripada rambutan, semua ni daripada cahaya matahari. Maka matahari sebutir, maka bulan pun sebutir. Wahidun, dan pula dunia ni pun sebutir ya. Tak ada dunia dua tik. Ini isyarat gapo? Baitullah sebutir, Quran satu butir, matahari sahaja dan bulan sahaja. Ini tunjuk gapo ni? Ini orang panggil tadullu ala wahdaniyatillah. Ini tunjuk di atas kata orang yang menjadi Baitullah, orang menjadikan Quran, orang menjadikan matahari, orang menjadikan bulan, orang menjadikan dunia, tidak lain tak bukan illallah, malaikat Allah. Sebab tu kita dah tasyahud tu. Ketika kita duduk semaya tu, asyhadu an la ilaha illallah. Anda tunjuk sa tu. Apa sa? Nak royak Tuhan menjadi kita, Tuhan mencipta kita, Tuhan membuatkan kita satu saja. Maka dilikum Baitullah tu banyaknya ayat-ayat yang tunjuknya di atas kekuasaan Allah, yang tunjuknya di atas kudrat Allah, yang tunjuknya Allah Ta'ala menciptanya, tunjuknya di atas Allah menjadi dan menimbulkan benda tu. Tengok di Baitullah tu. Perhati. Maka situ tu bainatun, beberapa kenyataan daripada Allah. Bagi orang beriman, ya tengok situ Allahu Akbar, sangat-sangat terang Allah, sangat-sangat nyata Allah. Tapi bagi orang tak mikir, ya tak nampak tu. Bagi orang tak mikir, ya tak nampak dengan kejadian itu. Tapi bagi orang yang berfikir, ya nampaklah Allah. Kenyataan sang Allah. Tak ada dah orang menjadi hebatnya Baitullah, moleknya Baitullah. Tak adanya semacam ni. Sebutir ni saja di dalam dunia. Ini kenyataan yang nyata-nyata. Maqamu Ibrahim. Di situ ada juga makam Ibrahim. Di ni. Kita nak ayat tadi Baitullah tu ada makam Ibrahim. Ni Baitullah 4 segi. Maka ini Al-Hajarul Aswad, di situ multazam, dan di situ dikata Babul Ka'bah, pada situ dikatakan Ruknu Al-Iraqi, lisana hiji Ismail, paya ada ruknu rukun Syami, rukun Syami, lisana ada rukun Yamani. Kama di tepi itu orang panggil di kaki hiji Ismail Telaga Zamzam. Mari ikut ni sikit, ya ada maqam Ibrahim di tepi Telaga Zamzam. Tempat Nabi Ibrahim duk binakan Kaabah, batu tu duk naik turun. Tapi pada zaman Nabi Ibrahim, ya bina sekali dengan Nabi Ismail 9 meter ya. 9 meter ya Baitullah. Kama di Allah ni kita dah nampak 18 meter, yakni yang dibina semula oleh orang-orang Arab Quraisy dan Arab-Arab yang lain. Siapa jadi 9 tambah 9 jadi 18. Kemudian masalah Nabi Ibrahim alaihissalam, sini maka Ibrahim. Lepas tu maka Ibrahim berapa kali orang nak punggah ibu bapa? Banyak kali sangat orang nak punggah makam Ibrahim. Kenapa? Dia mau tergelewak. Dulu kita pergi Mekah dulu ibu bapa, dia tulis misalnya ni, amonok misalnya, bucu ni dia tulis orang apa? Orang cak si koko. Si namtan. Dia tulis orang di Batu Marmar tu, pasal kita apa bila siapa di betul Hajarul Aswad, Al-Hajarul Aswad, dia ada orang cahaya koko. Orang cahaya koko saat ni tu, orang saat itu cahaya koko yang ada di bucu Kaabah, yang ada di bucu Al-Hajarul Aswad. Maka di learning tak ada dah. Orang yang cahaya koko, orang yang cahaya yang cahaya orang panggil cahaya si koko ataupun cahaya orang panggil cahaya cak koko saat ni tu tak ada. Dia buat. Kerana orang pakat duk berhenti situ. Apabila siapa situ pakat berhenti. Lepas tu jadi sumak-sumak, jadi bertindih-bertindih.
Maka ya we orang lah ni orang ada nah sekadar pelita hijau adanya orang panggil ad-daw'u al-akhdar, yakni ada pelita yang cahaya hijau, warna hijau yang bucu ni. Mana apabila kita sampai situ kita tengok cahaya pelita, bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar kan. Maka sini ya adalah orang yang cahaya koko dulu, lah ni ya buai kaja buai. Kamu dia dapat tu pakak dah berhenti pok dah weh, pakak nak kucuk makam Ibrahim, pakak duk sapuh makam Ibrahim, maka kaja tu nak buai makam Ibrahim. Dah. Apabila nak buai makam Ibrahim, maka Allah Subhanahu Wa Taala dia nak kita maiko tu nak sodak. Apabila siapa nak sodak sani kita maiko mampu. Kamu dia apabila tuan nak sodak tu baik ulam besar nak kekahkan pahala bagi orang nak sodak sani. Ini nak royak kata, nah katanya siapa dia? Katanya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki ia kata ia kata ia kata KJM kau ataupun fok-fok nak cabut makam Ibrahim, mungkena giwe dulu satu ayat hadut sebut dalam suratul Baqarah, mungkena we ayat tu dulu. Kalau selama mana we ayat tu tak boleh, makam Ibrahim hok duk dapat Baitullah tu nak we tak boleh. Mana ayat? Cuba tengok ayat. Dia kata wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ada ayat tu. Wattakhidhu, dan hendak menjadilah oleh kamu menjadi mim maqami Ibrahim, daripada makam Ibrahim ni musalla, tempat semaya. Apa ulama kaji dan apa ulama takwil pada ayat ni? Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan menjadilah kamu akan tempat makam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim nak binakan Baitullah menjadi tempat semaya. Ini apa? Ulama kaji mari bagi orang yang bertawaf, apabila ia bertawaf bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar di Hijri Ismail ataupun di Al-Hajarul Aswad tempat yang mulanya, nawaitu tawaf sab'a ashwatin lillah, saja aku bertawaf 7 keliling betul dengan Hajar Aswad, maka kata bismillah Allah akbar, bismillah Allah akbar, bismillah Allah akbar, 7 keliling ya cukup. Maka sunat dia semaya sebelah belakang bagi makam Ibrahim. Itulah ayat kata wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Itulah kata Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dia kata mu nak cabut makam Ibrahim, mu kena cabut dulu satu ayat yang ada di dalam Quran. Sebab itulah Tuhan kata sini fihi ayatum bayyinat maqamu Ibrahim. Di situ ada segala ayat-ayat yang tunjuk di atas kekuasaan Allah, dan di situ orang panggil ayat-ayat beri kenyataan kepada kita orang beriman. Kata Baitullah ni makna kata tepat jadi syarat saja, tapi sebenar yang kita sembah, sebenar yang kita mengingat, sebenar yang kita aku, sebenar yang kita agungnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala, tuai bagi Baitullah dan tuai bagi bait. Itu yang tepat naknya. Nak ayat atas kekuasaan ialah Allah. Siapa dia menjadi Baitullah? Allah. Siapa dia jadi makam Ibrahim? Allah. Siapa dia jadi Hijri Ismail Telaga Zamzam? Ialah Allah. Kenyataan yang nyata-nyata bagi orang yang mempunyai mata hati dan mata kecil yang nampaklah situ. Wa man dakhalahu kana aminah, dan siapa yang masuklah ia ke dalamnya ke dalam Mekah. Siapa-siapa dia masuk ke dalam Mekah, masuk dalam Masjidul Haram, aminan, teramanlah ia. Siapa-siapa dia masuk ke dalam Baitullah, maka teramilah orang ni, selamatlah dia. Sebab itulah ketika Nabi nak bukakan Mekah, Yaumu Fathi Makkah Al-A'zam, pada hari Nabi nak bukakan Mekah hari yang pertama, hari muka Mekah yang terbesar. Adapun hari muka Mekah yang terkecil dia panggil Yaumu Al-Hudaibiyah, yakni hari Nabi bagi berhenti di Hudaibiyah kerana nak mari buat umrah, lagi pula mewakkan umrah. Nak masuk kota Mekah, maka nak masuk tak boleh, disekatkan oleh orang Arab Mekah, disekatkan oleh Quraisy. Sebab tu dia panggil nak buka Mekah, tapi buka Mekah kali pertama. Tapi buka Mekah kali kedua, orang panggil Yaumu Fathi Makkah Al-Azam. Hari ini juga berpuluh-puluh ribu Nabi masuk. Nabi kata man dakhala fi buyutihim, siapa yang masuk dalam rumah mereka, maka amin fahuwa amin, selamatlah orang itu. Wa man dakhala fi Abi Sufyan fi dari Abi Sufyan, siapa-siapa yang masuk dalam rumah Abi Sufyan, fahuwa amin, maka selamat orang itu.
fa wa man dakhala fil masjidil haram fa huwa amin. Siapa-siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram maka selamatlah ia. Tengok Tuhan supahnya dah satu ayat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ni tengok Allah Ta'ala sakut ni berapa. Tengok molek. Tuhan bersumpah tu wattin, yakni demi buah tin. Buah tin ni kita pergi tengok negara Arab. Masa mau duduk luar negeri dulu, masa duduk sana, buah tin ni orang Arab tanam dalam rumah ya. Maka buah dia cahaya hijau, maka bulat-bulat kepek sikit, maka dalam butir dia banyak. Nampak buah hijau pergi makan dalam manhil ting. Maka Tuhan bersumpah dengan buah tin. Wazaitun dan wazaitun. Kamu ada wazaitun, ia ada cahaya hijau, ia ada cahaya koko. Ini wazaitun. Hak Tuhan bersumpah di dalam Quran. Watin wazaitun. Nah, zaitun ni buah dia kalau kita gilik belakang rumah orang Arab, amal biasa duduk kampung masa dulu, masa duduk di luar negeri, masa duduk negeri Arab dulu, kita biasa duduk kampung kita duduk nama dikata Ainul Turma ataupun Barzatul Balad. Kita biasa duduk di kampung-kampung Arab, kita biasa duduk dengan orang kampung Arab. Kamar ni kampung kita duduk tu nama Barzatul Balad. Kamar dia tepi rumah orang Arab ni ya ada pan zaitun. Maka wah zaitun ya akik mai kita, ya duk wi kita hari-hari kita duduk tepi rumah orang Arab. Duk kampung pada masa tu. Masa kita duduk kampung saat ni tu Allahu Akbar, sedap banyak Arab ni ya sedap juga. Lep belakang pagi-pagi dia pergi perahkan gapo, perahkan susu kambing. Ya lepas dia perah susu kambing ya wi kita makan, wi kita minum susu kambing hak sut dah. Kita duduk negeri Arab, biasa duduk kita duduk tepi mah Abu Hatim. Abu Hatim di kampung kawasan Barzatul Balad, Masakin Barzah. Kita duduk situ, biasa makan pagi-pagi orang Arab duk perah susu saat ni tu dah. Orang susu sut kita tu kalau kita nak rebuh tak ada apa, rebuh dulu lepas dah tu kita minum. Maka lek belakang rumah orang Arab tu dia adanya gapo? Dia ada apa dia? Yakni dia adanya pan zaitun, dia ada pantin, dia ada pan inat. Maka pantin ni dia tu dua buah, dia tu dua bahasa pula. Ada buah cahaya hijau, kelak, dan pula buah cahaya koko. Orang Arab pagi-pagi dia tak makan nasi pun kita. Kita nasi 3 kali sehari, Arab yang makan roti, makan khubuz. Dia kata nakul khubuz. Dia tanya kita, mu makan apa hari-hari? Nahnu nakul ruz, kami makan ruz yaumiyan. Berapa kali kata? Salah samarrat. Banyak mu makan nasi hari-hari, salah samarrat. Hari-hari aku makan nasi 3 kali. Pas buatmu aku makan khubuz. Dia kata nahnu nakul khubuz, yakni marratan ataupun marratain, salah samarrat yaumiyan. Nasi ni fil usbu'. Nasi ni makan masa seminggu saja. Maka watin wa zaitun wa turi sini. Allah Ta'ala supah pertamanya watin, dan Allah Ta'ala supah pertamanya wah zaitun, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersumpah pula dengan bukit Tur Sina. Bukit Tur Sina. Bukit Tur Sina ni yang ada di mana? Yakni yang ada di Mesir sana, tempat Nabi Musa AS munajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Musa munajat dengan Allah 40 hari. Tuhan katanya, wa izwa adna Musa arba'ina lailatan. Kami berjanjikan Nabi Musa, kami nak waktu turun Taurat, tapi syarat dia tu nak kena munajat di atas bukit Tur Sina. Jadi makna kata setiap Allah Ta'ala nak turun wahyu, Allah Ta'ala nak beri kitab pada satu Nabi dan satu Rasul, pasti Nabi itu kena pergi proseskan diri, cucikan diri di Bukit Tur Sina. Nabi kita SAW, di mana Nabi kita munajat dengan Allah, yakni Allah Ta'ala nak turunkan Quran pada Nabi, yakni Nabi kita duk munajat dan bersih diri ialah di bukit mana? Bukit Jabal Nur. Ni tengok, para Rasul dan para Nabi nak terimakan satu ibadat dan satu amalan, satu syariat daripada Allah. Allah Ta'ala titah suruh cuci diri dulu. Allah Ta'ala suruh titahkan masalah, suruh bersihkan diri, munajat dengan Allah. Tak ada yang lain malaikat Allah, tidak beribadat yang lain malaikat Allah, tidak ada dalam hati malaikat Allah. Ini yang Allah Ta'ala nak bagikan kitab, dan Allah Ta'ala nak bagikan satu wahyu daripada Allah. Ini ibu bapa, kita kena ingat, apabila Allah Ta'ala nak berikan satu perkara yang baik, Tuhan proses dulu. Kita tengok di hari ini. Di hari ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala duk proses buat kita semua ni. Dengan corona, dengan COVID-19 ni. Tuhan duk proses apa? Tuhan nak pencucikan bombing dia. Tuhan nak pencucikan masalah tepat dia. Sebab tu dia ni,
Ala ni katukkan tempat karaoke, katukkan tempat bong judi, katuk tempat tu tempat ni, katuk situ, katuk sini. Kenapa? Cuba fikir. Satu-satu Nabi dan satu-satu Rasul yang Allah Ta'ala nak turunkan kitabullah, yang nak turunkan titah Allah, yang nak turunkan syariah Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh para Nabi pergi munajat dulu. Nabi kita berapa bulan duduk di Jabal Nur? Banyak bulan. Hari kadang-kadang Siti Aisyah, Siti Khadijah duduk pergi makin ni saat ni tu seminggu sekali, seminggu dua kali duduk pergi Nabi. Nabi duduk munajat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana keadaan Nabi tak setuju dah dengan keadaan ahwal keadaan Quraisy saat itu. Ngapa? Duk deraka kepada Allah. Maka lepas pada tu Allah Ta'ala turun di Jabal Nur itu kata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ma ana biqari'in. Ku tak pandai baca ya Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oh, nak tinggal ke bawah dah. Jibril saat ni pelaga lutut dengan Nabi. Pelaga lutut. Iqra bismi rabbikal ladzi. Bacalah olehmu ya Muhammad dengan nama Tuhan engkau. Nabi kata ma ana biqari'in. Handa maka Jibril pun mikkan selimut Nabi duduk selimut. Selimut di atas Jibril, selimut di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca dengan nama Tuhan engkau ya Muhammad. Alladzi khalaq. Tuhan yang menjadi akan dikau, yang menciptakan akan dikau ya Muhammad. Ni makna tak Tuhan nak buat turunkan satu rahmat, Tuhan nak buat turun satu syariah, Tuhan nak buat turunkan satu titah. Makna kata seorang yang nak bawa tu dia kena cuci. Maka ibu bapa amat nak masuk sini sikit. Di hari ni cuba fikir ibu bapa, saudara-saudari kita pakat main mikir, dan pula penuntung-penuntung dengan ni kena mikir. Sebab apa Tuhan jadilah ni? Situ katuk, rongan katuk, sekolah katuk, masjid katuk, dan tempat-tempat judi pun katuk, hong aham pun katuk, semua katuk-katuk bila ni. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala nak timbul selepas daripada ni, Tuhan nak timbul perkara yang baik. Supaya Allah Ta'ala nak cuci dulu. Tengok bumi banyak situ tempat karaoke, situ tempat berzina, situ tempat minum arak, situ gitu, situ gini. Tempat mengaji sendiri pun ada, tempat tak molek lah kampung kita ada tempat macam-macam. Di hari ni Tuhan setuk kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bercucikan bumi dia. Allah Ta'ala nak tangzifkan al-ardi. Tuhan nak bersihkan bumi dia. Maka pasti Allah Subhanahu Wa Ta'ala saat itu, dia saat itu apa dia? Yakni dia cuci saat itu dengan keadaan dia saat ini berhenti. Stok situ, selok sini, selok situ, selok sini. Lepas pada ni, gapo nak timbul apa? Tengok dah. Lepas pada ni, kemungkinan Allah Ta'ala nak menaikkan satu perkara yang terbaik. Boleh jadi nak timbulkan Imam Mahdi. Mahdi dikatakan bin Abdullah. Lagi pula mujaddidu Islam, mujaddidu syariati Muhammadin, Muhammad, yakni orang yang nak membarui akan agama Islam pada akhir zaman. Ni kena tengok molek lah, kena fikir molek ni. Benda hak kita tak biasa tengok, kita boleh tengok. Benda hak kita tak biasa dengar, kita boleh dengar. Benda hak kita tak biasa jumpa, boleh jumpa. Benda yang biasa kita tak biasa takut, kita boleh takut di hari ni. Sebab Tuhan kata dah dalam satu ayat, daripada satu ayat, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfuthi wal thamarat wa basyiris sabirin. Sadaqallahul azim. Cuba perhati ayat ni berapa. Cuba kita perhati molek pada satu ayat ni. Tuhan kata ana, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju', dan sesungguh kami nak cuba akan kamu. Ni siapa jalan ni? Kami nak cuba akan kamu, dan kami nak ujikan akan kamu, kami nak ikhtibarkan kamu bisyai'in minal khawf, dengan suatu daripada ketakutan. Lah ni takut dah. Nak pergi situ, wasa takut. Nak pergi demo tu, wasa takut. Nak pergi kedai, takut lekat COVID. Nak pergi ziarah waris, takut lekat COVID. Nak pergi sini, takut. Bagi orang tak berimeh, tak kejap dengan Allah, takut sangat di hari ni buat apa. Tapi bagi orang yang duduk dengan Allah, Allah yang menjadi, Allah Ta'ala menghingga. Allah Ta'ala memberi, Allah Ta'ala memperhilangkan. Ni kita kena yakin ni, akidah kita ni. Tapi bagi orang iman yang tidak kukuh, bagi orang iman tidak kuat,
Maka di hari ini sangat berkelai-kabutlah di dalam kehidupan. Sangat jadi cerapok, jadi berkelai-kabut, jadi hara-hara dalam kehidupan dengan sebab iman dia tidak kuat dengan Allah. Sebab itulah ibu bapa di hari ini perlulah kita ingat ke Tuhan banyak. Pegang talian banyak. Amo ingat pada masa umur budak-budak dulu 23, 20 lebih kurang. Ambo biasa kita mengatuk guru amo sore, nama kita dok oyak sama tok kita nama Ayah Bukit. Namanya Ayah Bukit. Nama Haji Said bin Ahmad. Masa 20 tahun dulu. Masa amo nak pergi terima ayat kursi wakaf 9. Masa tu bamalah daripada tok guru kita pun dok pergi terima dia. Kamu dia tok guru saat ni tu dia kita budak lagi masa tu. Budak lagi. Tapi dia kata mung semua ni pegang akidah wi kumah. Pegang akidah wi kukuh. Sifat 20 jangan dok gelar timur. Jangan dok gelar timur. Wujud kidai bangka jangan dok gelar timur. Dalam wujud kidai bangka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu stokor kata. Itu sepatah kata. Tapi dalam tokoh kata tu tubik di situ 50 akidah. Khamsina aqidatan 50 akidah. Mu kena pegang molek. Kalau mu luh sining. Kalau mu tutgonye sining. Kalau mu saat ni jadi loleh sining. Maka apabila datang di akhir lagi kan datang. Mu nak jadi beran, nak jadi haru biru. Jadi gela ni kita nampak. Dia kata 4 tahun lagi mu akan boleh tengok. Masa tu masa 20 tahun dulu. Dia kata 4 tahun lagi, 5 tahun lagi. Mu nak boleh tengoklah kesusahan di dalam petani jalan kita ni. Banyak nak jadi kesusahan. Jadi kita duk tengok dengan kata ulama-ulama. Ya Allah Ta'ala bagi kasyah kepada mereka. Di hari ni kita boleh nampak kata kesusahan. Bagi kita tu banyak sangat. Lepas tu ibu bapa kita tak ada kena harap dah kata dunia ni seni tak seni dah. Ya supaya tua kita nak misal. Supaya orang tua teh. Orang tua ni apabila sebut tak ayahmu segar tak tu. Segar begitulah segar cara orang tua. Segar cara orang tua. Segar cara orang tua lagu mana? Segar dia duduk sakit lutut, duduk sakit kepala, duduk kecing jadi besar, duduk lagu tu sakit pinggang. No ya tak orang tua. Lepas tu dunia sekarang ni pun orang panggil benda nyanyuk dah. Benda akhir dah. Ya tak nak jadi molek dah. Sebab itulah bagi kita Tuhan kata dalam satu ayat walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Sesungguhnya kami nak cuba kamu dengan sesuatu ketakutan. Lain takut ni. Takut ke situ, takut demo kita gimuh demo pun tengok kisah-kisah mata, tengok pun nak jabat saleh pun tak boleh saleh lah ni. Demo takut lekat khawi, peluk kau jauh lagi lah. Nak pergi kedai pun takut lekat khawi, nak pergi metu pun takut khawi, nak pergi sini pun takut khawi. Takut khawi habis lah ni. Tu campak di dalam hati kita masing-masing jadi ketakutan daripada satu perkara. Ni satu ujian sudah sampai buat apa tu sebut dalam Quran walanabluwannakum bisyai'in minal khauf daripada ketakutan dan pula takut wal ju' daripada kelaparan. Tengoklah ni ada banyak hak lapar pun banyak dah kan. Lapar ramai, hak tak ada makan pun ramai. Ni sesuatu ketakutan daripada kelaparan. Daripada lapar, daripada dahaga. Kadang-kadang lah ni nak kerja pun payah, nak pergi situ sini pun payah, nak lakah semenacang wak pun payah, lagi pula lockdown situ kadang-kadang katuk kampung dah. Jadi susah. Jadi suatu ketakutan dan pula suatu kelaparan. Kadang-kadang makan ni tak sapa, setengah-setengah nak sekak, tak ada makan ni, tak ada kerja tak ada duit pitik, tak ada tu, tak ada ni. Allah Ta'ala uji kita dengan suatu ketakutan dan pula dengan sesuatu daripada kelaparan. Lagi pula wanaksim minal amwal, dan Tuhan ujikan kita tengok kekurangan daripada harta-harta kita. Sajalah ni pun siapa ni? Masalah harta kita biasa boleh banyak Fort Nego. Biasa dok boleh sebulan beratus-ratus ribu. Di hari ni hak beratus lekatnya tak sampai setengah. Kadang-kadang 10,000, 20,000 sebulan. Dulu sebulan boleh sampai ratus-ratus ribu. Learning tinggal 10,000, 20,000. Tuhan kurang daripada harta kita. Dulu kebun kita biasa boleh banyak. Nah dia tahun semua-semua boleh 1 juta, 2 juta. Tahun ni Tuhan nak boleh 500 pun Tuhan waktu nak boleh 500,000, 300,000 pun sakit. Wa naqsim minal amwal. Allah Subhanahu wa taala kurangkan daripada harta-harta kita. Wal anfusi, dan Tuhan kurang pada diri kita. Diri kita pun jadi kurang. Tak sihat dah, nak ibadat pun tak boleh dah. Nak semaya lama-lama pun sakit pinggir dah. Nak semaya lama-lama pun sakit lutut. Nak duduk lama sikit Allah rasa tak boleh duduk weh, menyocok lah diri. Ni makna Tuhan uji pada diri kita. Wathamarat, dan Allah Subhanahu wa taala uji pula pada masalah diri kita.
Dan pula harta-harta kita dan buah-buah kita habis sodok tubik banyak siapa berjuta-juta kita jual, maka tahun ni Tuhan uji kita. Tuhan cuba kita. Tuhan hengik kita. Tuhan nak bagi kita sedar. Tuhan nak bagi kita khabar. Kata, gapo yang kamu duk dosa dengan Tuhan. Gapo yang kamu duk silap dengan Tuhan. Ini Allah Ta'ala nak bagi kita sedar ibu bapa. Ibu bapa kena ingat banyak. Saudara-saudari kena ingat banyak. Dan hadirin hadirat kena ingat gapo kesilapan. Sebab apa Tuhan uji dengan takut teh. Sebab apa Tuhan uji dengan kelaparan. Sebab apa Tuhan uji kurangkan harta-harta duk menega boleh banyak. Hapalah ni fok duk kerja ni je bakok mohita ni. Tepi Muhammad ni. Cabai pak. Basari dua barang toke dia maju jumpa ngamo. Ya tahu bapa tahun ni kerja tak lagi boy, tak jadi licin. Gano tak ada licin. Semua nak tahu harta naik kepada bakok juta. Dia mau bayar sini. Jadi tahun ni jadi lekat. Lekat kan? Harta naik sejuta, duit tak bayar. Hak ni nak bayar tak boleh. Hak ni duk lekat. Hana ayat kata tahun ni Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan masalah jadi kekurangan pada harta-harta benda. Dan uji pada masalah, jadi kita sedih pada tahun ini jadi lemah, jadi tak ada semangat dalam ibadat, tak ada semangat dalam nak taat pada Allah, dan pada buah-buah kita pun jadi kemerah bih. Kama di hujung ayat tu kata wa basyiris sabirin, dan pula hendak beritalah engkau ya Muhammad akan orang-orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ibu bapa kita nak tarik klik mai pada ayat kita, watini wazaituni waturisin wa hadzal baladil amin. Pada negeri Mekah ni Tuhan bersumpah lagi pula laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Abang nak ambil sini sikit. Tuhan nak menjadikan kita sebaik-baik bentukan, sebaik-baik rupaan, secantik-cantik daripada makhluk-makhluk yang lain. Tuhan kait depan ni Tuhan supah dengan 4 perkara. Yang pertama watin, yang kedua wazaitun, yang tiga waturisin, wa hadzal baladil amin. Tuhan nak buat kita ni, Tuhan nak menciptakan kita seelok-elok rupaan daripada makhluk yang lain, sebelah molek daripada bentukan rupa makhluk-makhluk yang lain. Tuhan ikatnya sakut dengan supahnya 4. Yang pertama watin, yang kedua wazaitun, yang tiganya waturisin, yang keempatnya wahazal baladil amin. Negeri Mekah Tuhan bersupahnya. Apa tu kita jadi manusia dah ibu bapa. Allah Ta'ala beri nyawa dah kita. Allah Ta'ala beri dah masalah ke nyawa kita, hidayat kita. Allah Ta'ala jadi kita orang beriman, jadi orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di hari ini jangan kita terlupa dengan Allah. Jangan terlupa dengan Allah. Ingat ke Allah. Pagi-pagi istighfar Nabi kita paling molek pagi-pagi kita. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Lepas subuh ataupun lepas pada semai sunat fajar. Sunat subuh baca ni 100 kali. InsyaAllah dosa kita diampung. Lepas tu baca pula Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi masalahnya amo nak jawab kisah soalan demo, masa pun kita pun sayuk sikit dah. Maka alhamdulillah sekat tu dulu malaning amo nak huraya setetengah masalah kejadian di tempat-tempatan kita dan di seluruh dunia. Maka insya-Allah ibu bapa demo tanyanya, babo mi kamtan Abdul Rahman tanyanya, tiap tamwa babo apa maksud ya kita tak faham agak ni. Cuca culaแปลความหมายออกมาว่ายังไงจุลาคนเราอิสลามเดิมได้ไหมนามนี้ tak faham ni soalan. Kalau saya เคยอ่านความหมายแค่ในโพสต์น่าเท่าอยากฟังจากปากบาบอความหมายนี้จุจุลาแปลความหมายออกมาว่ายังไงจุลาni makna kata orang cuca lah. Cuca tak tu, cuca cula. Nah gitu tak maksud tu. Bahasa pun lagu tu dah lebih kurang tu. Lepas tu dia kata konrau Islam dem
ได้ไหมน้ำนี้โคคาโคล่านะโคคาโคล่าจะถูกละนะโคคาโคล่าแปลความหมายออกมาว่ายังไงคนเราอิสลามดื่มได้ไหมน้ำนี้sayaเคยอ่านความหมายแค่ในโพสต์เท่าอยากฟันapa ni jak pak baboความหมายni jadi hak saya pun tak cerak juga ni masalah Coca-Cola ni tapi masalah Coca-Cola ni jadiความหมายdia tu jadi kalau kita tengok daripada Coca-Cola tu hak daripadanya mana katanyaมีคำถามนะโคคาโคล่าแปลความหมายออกมาว่าอย่างนั้นยังไงคนเราอิสลามดื่มได้ไหมน้ำนี้sayaเคยอ่านความหมายแค่ในโพสต์เท่าอยากฟังจากปากบาบอความหมายนี้jadi Coca-Cola ni jadi kalau kita tengok masa dulu di Mekah dulu ada Coca-Cola Coca-Cola tu ada di Mekah jadi Coca-Cola tu ada di Mekah lepas tu jadi demo paling mari khama dia tu amo tak ingat juga tapi Coca-Cola ni hak semua ti sebab apa orang Islam kita tu nak makan tak boleh. Jadi dalam masalah Coca-Cola ni sebab nak makan tak boleh tu sebab orang panggil sumengi duit dia saat ni tu dia pergi bantu kepada Israel. Sebab tu amo nak kecek cara ringkas-ringkasnya. Dan Coca-Cola ni makna katanya orang panggil khama dia saat ni tu orang panggil khamanya tak silap ingat supaya dia saat ni tu dari kalau kita demo play tu makna khama dia tu orang panggil satu perkara yang duk minta laknat di atas orang Islam duk kutuk di atas orang Islam lagi pula duk sumpah di atas orang Islam kama dia sebab apa jadi setengah-setengah saat ni tu nak kata tak boleh kita nak minumkan akan air ni sebab tak boleh kita nak tulis sebab apa tak boleh nak minum sebabnya satu perniagaan ni satu perniagaan ni orang panggil duk ambil sumengi dia dan pula hasil dia tu duk pergi tolongkan Israel dah pergi tolongkan Israel maka dengan sebab itulah jadi kita nak makan dan nak minumkan air Coca-Cola tu tak boleh dengan sebab sumengi dia tu orang panggil duk tolongkan Israel maka Israel tu duk bunuhkan orang Islam tu setiap-tiap hari setiap-tiap masa sodokkan umur orang Palestin lagi pula bang orang Palestin kita tengok dah baru ni sebab itulah daripada hasil Coca-Cola tu tak boleh kita nak minum dengan sebab tu dengan kerana tu kalau kita jawab tu nak jadi dalam mi tu jadi tak nak itulah jadi demo duk tanya lebih kurang tu boleh minum ke tak boleh minum sebut kata semata-mata air Coca-Cola tu kita nak minum tak ada masalah tapi masalah hasil dia tu satu sumengi dia pergi bantukan Israel dah beli alat jatuh bunuhkan orang Palestin itu yang tak bolehnya ya tababa cuai bok cuai bok apa ni amalanที่จะทำให้คลอดง่าย terima kasih amalan nak mudah beranak jadi dia tanyanya babo nak buat lagu mana nak mudah beranak mudah beranak tak payah jalan banyak jalan banyak jadi kita jalan banyak ni amalan ni mau nak royak sikit bagda orang tanya ni nak buat lagu mana untuk nak mudah beranak nak mudah beranak dan mudah kelak orang tino apabila perut besar jadi apabila perut besar saat ni tu sebulan tak ada apa lagi 2 bulan tak ada masalah lagi 9 bulan maka 9 bulan maka bomo janji katanya nak beranak tu 9 bulan lagi pula 9 bulan saat ni tu kita tahu tepat berapa 22, ataupun 25 maka orang panggil kalau belum pada tu mau nak royak amalan dengan molek ibu bapa saudara-saudari amalan bagi nak mudah beranak yang pertamanya bagi isteri itu kena banyak baca suratul Maryam jangan duk baca wijah sikit jangan 2 bulan tu baca dah nama ke beranak tak ada sampai 9 bulan tu dia baca surah Maryam tu baca doa banyak doa golek kena jadi mudah berdoa kerana Siti Maryam saat ni beranak tak ada tok bidan Siti Maryam beranak tak ada tok bidan tidak berbidang kerana Siti Maryam apabila nak beranak saat ni tu dia lari daripada Baitul Maqdis daripada Kudus dia pergi satu tempat sore diri pergi pada sore ni haning lihat tu kalau siapa para puan nak baca surah ni jangan nak baca dekat jauh sangat sebulan perut besar 2 bulan 3 bulan jangan baca lagi
Jadi 7 bulan ataupun 7 bulan 8 bulan baca wi acak sekali sehari, 2 kali sehari, sekali sehari, 2 kali sehari baca surah Maryam tu wi acak. Insya-Allah Allah Subhanahu wa taala saat itu tak beri payah kita nak lahir dan nak beranak. Ya golek ke orang tino mau nak royak ibu bapa dah. Golek ke orang tino ni anak mula-mula hak ya payah. Anak sulung lah kecek mudah-mudah. Anak sulung ni golek ke nak jadi susah sikit beranak. Kadang-kadang kita pergi hospital jalan tak terbuka. Bagi orang yang biasa beranak dia tahu jalan tak terbuka. Tok bidai orang tua tu pergi hospital. Bomo kata baru terbuka 2 sen. Baru buka 3 sen. Oh lama lagi dia nak beranak. Kena buka siapa 5 ni 7 sen. Baru dia boleh beranak. Lepas tu bomo tanya nak belah ke? Kalau nak belah tak apa. Kalau saya belah kena tunggu dulu. Payah sakit. Kadang-kadang sakit pukul 1 malam. Maka pukul ni tak ada boleh beranak. Pukul 5 tak boleh beranak. Pukul 7 tak boleh beranak. Kena siapa esok ke tu. Kena sabar supaya nak pergi jalan terbuka. Tapi bagi siapa dia duk mulazamah. Siapa dia saat ni tu duk mulazamah. Lagi pula dia saat ni tu duk mudawamah wa amalah surah Maryam, insya-Allah Allah Taala saat ni tu wi mudahkan lahirkan anak. Mudahkan beranak dia siapa tak ada kena belah, orang panggil bahasa Arab beranak cara tabi'i, yakni beranak kepada kemaluan dia ataupun tubik kepada farad dia, tak ada kena belah perut. Baca surah Maryam, tapi syarat baca surah Maryam tu dekat-dekat nak beranak, misalnya kita mengandung tu 7 bulan 8 bulan baca surah Maryam. Jangan bahawa kita buting kita mengandung perut 100 bulan baca surah Maryam. Nama tak ada siapa 5 bulan nak beranak dah. Jangan. Dah kita baca surah Maryam tu, bulan yang 7, bulan yang ke-8, ada 2 bulan lagi. Lepas tu mau nak sesa lagi berapa, dan saudara-saudari, kalau nak mudah beranak kena pergi jumpa tok guru hak pandai-pandai. Tok guru hak pandai-pandai buat minyak. Minyak tu syaratnya hak molek sekali minyak zaitun tu pergi tanya tok guru hak pandai-pandai, dia buat minyak zaitun. Lepas tu minyak zaitun tu syaratnya belum pada nak beranak 41 hari kena duk minumkan minyak zaitun titik air panas 3 titik sepagi. Belum nak makan apa, belum nak minum apa, maka titikkan minyak zaitun hak tok guru buat. Kita misalnya kita minta pada orang tua-tua hak pandai-pandai, orang soleh hak pandai-pandai ataupun tuan guru hak pandai-pandai, kita minta dia duk oleh minyak sikit, maka kita boleh buat mamang Misalnya bomo kata kita nak beranak tepat 20, maka tepat 20 hak bulan yang ke-8 tu kita buat amal belah-belah. 19 tu buat amal belah-belah. Titik dalam air saat ni tu 3 titik sepagi, 3 titik dalam air suai kita minum. 3 titik air sepagi kita minum. Tiap-tiap pagi belum kita saat ni nak makan nak minum, kita makan dulu minyak yang dibuat oleh guru ni. Ni yang nak royak tu, nak bertua tu. Lepas tu baca surah Maryam, jangan baca awal-awal kita kandung, jangan awal-awal kita berbesar. Yakni 7 bulan, 8 bulan, baru kita start baca surah Maryam. Kalau kita nak anak kita cerdik, lagi. Berapa? Satu lagi. Siapa dia nak anak cerdik, maka baca surah Luqman semua. Ni boleh baca awal-awal. Tahu ataupun besar, isteri pun baca surah Luqman dan suami pun baca surah Luqman. Hak Sulaiman surah Luqmanul Hakim kata ya bunayya la tusyrik billah. La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Luqmanul Hakim dia pesan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, jangan engkau syirik dengan Allah, sesungguh syirik dengan Allah itu sangat-sangat zalimnya. Tu mau nak royak. Cara pertamanya orang nak mudah beranak baca surah Maryam daripada bulan yang 7 bulan ke-8. Lepas tu nak anak cerdik saat ni tu kita baca suratul Luqmanul Hakim. Pas satu lagi nak mudah beranak, kita pergi minta minyak kepada para guru dan para yang soleh. Satu lagi soalan baba taikam tawai prapong tiwa ka พระพุทธเจ้าอิสลามถวายพระพูดได้ไหมครับข้าราชการบังคับให้ถวายพระบังคับให้ถวายพระพองครับhak ning kalau kita turut mari ni, kalau kita nak turut mari ni, masalah kita nak tawai platform ni, masalah taikam ni, masalah mah ni, kalau nak turut jalan tu, kalau turut jalan tu ni, masalah nak kita hadiahkan mah taikam nah. Taikam ni makna katanya mah lah. Taikam ni kepada taikam ni kita nak kepada platform tiwa
ข้าพเจ้านะข้าพระพุทธเจ้าอิสลามถวายพระพุทธได้ไหมครับ jadi kalau kita kira mari ni, kalau turut marinya dah kita nak bui ni ya tak boleh. Kalau turut bui tu kalau kira dengan hukum Islam lah, ni nak kecek dengan cara Islam. Tapi benda terpaksa tu kita kira suku nak tawai tongkam tu. Nah, nak wi tongkam tu kepada Pak Putra Chow saat ni tu. Kan ni nak kecek hukum nah, nak kecek hukum. Nah, ada mau tanya, mau nak jawab dengan ada mau tanya. Jawab kata boleh ke tak boleh, kita nak gitawai tongkam kepada Pak Putra Chow ni. Jawab di dalam Islam tu tak boleh. Tapi masalah kalau kita tak wi, kita jadi orang yang paling pelat. Nah, kalau kita kerja racakan, kerja kalau kita tak giwi, makna kita tak boleh kerja. Kita jatuh kerja, kita kena cabut kerja. Hak tu bak suku. Tapi nak tanya kata boleh ke tak boleh, kita tawai jawab kata tak boleh. Kita nak gitawai wakponya. Dah mana kita gitawai, kita gidok besar, kita gidok puja, kita dok gapo. Hak tu ya tak boleh. Tapi kita pergi buat tu niat kata kadang kalau nak boleh duduk sikit niat tu kalau kita tak bui, makna kata kita saat ni cabut kerja, kita tak boleh kerja seperti kita duk kerja racakan, kerja di amper, kerja di mana jadi tu jadi ni hak racakan dah. Kalau kita tak bui, kita kena cabut kerja ataupun dicabut kerja tak boleh kerja. Jadi kita pergi niat tu mana? Kalau kita tahu itu tak ada niat nak besar kepada Pak Putra Chow, tapi makna kita buat saat ni tu kerana apa? Kerana terpaksa. Dah kita lah tak ada kerja puyuk nasib kita situ dah. Patutlah kita tak boleh kerja ni, nak cari kerja lain pula susah. Dah. Dah. Gitulah kalau kita boleh duduk sikit sebanyak, tapi nak kata asal pada hukum boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tapi kita pergi bui tu tak ada niat kata kita nak besar pada benda tu. Kita besar ke Allah, kita ingat ke Allah, tapi kerana terpaksa. Gitu ya. Lepas tu dia mau tanya babo, kalau kita mimpi jumpa babo lagu mana? Dah. Mimpi jumpa babo, dia kata apakah maksud mimpi melihat babo dan ramai orang berpakai baju warna putih. Ini ibu bapa ada mau tanya ni, apakah maksud mimpi melihatkan babo? Kita melihatkan babo, lepas tu dan pula ramai orang berpakai baju warna putih. Apa maksud? Jadi kita mimpi jumpa dengan babo. Lepas tu jumpa babo tak kira lah jumpa babo Espanyol, apa jumpa babo zik pada pusu, ataupun jumpa dengan babo tu babo ni tak kira lah babo mana-mana pun. Lepas tu dalam jumpa kita tu jumpa dengan fot cucuk putih. Ni amba ingat daripada mula tak suyah suama, tak suyah su pamace. Dia kata apabila menjumpa dengan tok guru tu, dengan tok guru hak menjumpa saat ni tu, salah satunya isyarat kepada amalan hak kita dok istiqamah, amalan hak kita bawa ni yagi betul dengan amalan tok guru tu. Para ibu bapa ni, saudara-saudari. Jadi apabila kita acak sangat jumpa dengan tok guru ni. Tok guru ni kita tahu buat Espanyol lah masalah besar pak kita ni. Ataupun babo zik ke masalah, ataupun daripada babo-babo yang lain, acak dah jumpa apa ni, nak kadang-kadang seminggu sekali, sebulan sekali, lepas tu jumpa dengan fok cucuk putih. Ini isyarat kepada amalan hak kita dah bawa istiqamah hari-hari ni, yagi kebetulan dengan amalan guru tu. Lepas tu cuk putih tu isyarat tak amalan kita dah bawa tu, makna bersih dan cuci dan nazif. Bersihnya amalan kita bawa tu, cuci dan bersih, lagi pula comel. Tu daripada takbir mimpi lebih kurangnya. Betul nah. Makna itulah hak tok guru tok guru takbir tu, apabila kita acak dan kerek pergi jumpa dengan guru, golekkan amalan tu, amalan kita dah bawa saat ni tu, ia jadi kebetulannya dengan masalah guru hak kita bawa amalan kita pergi betul dengan amalan guru hak kita mimpi saat ni. Jadi serupa amalan kita. Misalnya dia dok buat yasin pas yasin pas zuhur, ataupun yasin pas subuh, kita pun dok buat yasin. Itu isyarat tak amalan kita serupa dengan dia. Minta babo ijazah amalan daripada Nur Nur Yahidah. Yahidah dah dia kata minta babo ijazah amalan menjaga diri dari segala bahaya dan fitnah
akhir zaman. Amalan hak meroyak dah tu nak jagakan diri, anut yahidah nah kamadi kita nak selamat diri kita daripada fitnah akhir zaman dan pula daripada bahaya-bahaya hak meroyak dah baba yak dah baca ayat kursi 17 kali, wakas 9, lagi pula ulai di wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim 70 kali yang ke-17. Patu wa amma pula laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim 7 kali tiap-tiap kali lepas maya nah, tiap-tiap kali lepas maya nah. Ya tamai tengkam wa ka pacha ka pak putacau kam nam na cerau kat babo. Dah. Jadi masalah demo nyata saat ni boleh kedak kita nak nah. Boleh kedak nak ke beracan ni masalah kelimah ni kelimah supah ni. Kapa putacau ni kalau tengok lu maksud demo yak nah mod pun dah maaf dah kalau silap tu taikam tawai pak pom tiwa ka pak cau ka pak putacau. Dah. Jadi masalah kelimah tu kelimah supah tu nah. Kapa putacau tu dia kata kamnamna lagi pula kamwa kapa putacau kamnamna cerau krap pabo. Jadi ya kelimah tu ya jadi supaya kelimah sumpah kelimah sumpah jadi kalau gini kalau kita turut mari nak kata comel tu makna kata payah sikit tu. Jadi makna kata kita nak tawai tu nah. Tawai gapo nak tawai gapo taikam tu nah. Makna tak kita tapi kelimah kapa putacau tu seolah tak kelimah tu orang panggil nah kelimah namna nah. Kelimah dok depan. Sepatutnya kalau kelimah Arabnya wallahi demi Allah wa ballahi demi Allah wa tallahi. Salah tak kelimah sumpah lah. Kelimah sumpah. Lepas tu bagi kita orang Islam tu nak buat gimana? Nah jadi kita duk kerja lagu tu. Lepas tu kalau kita saat ni tu tak sebut makna kata kita tak berjuruh, tak ada berakhlak. Tak ada berakhlak di hadapan orang-orang besar ataupun di hadapan daripada pengkerja-pengkerja, daripada ketua-ketua, daripada naik ampa, daripada puan, mana kita tak ada beradab. Maka kita nak jagakan adab kena sebutlah, tak sebut tak boleh lah sebab kita duk kerja macam tu. Dah. Lepas tu masalah hak kita saat ni tu dah. Nak sebut tu tak ada masalah tu nak sebut nah. Tapi tangi kita saat ni tu orang panggil sebut cara beradab tu tak ada masalah supaya kita ni lah sebut tu wallahi wa ballahi wa tallahi nah. Ya kelimah tu supaya kelimah supah lah tak ada masalah lah tu. Kalau kita tak sebut lagu tu orang panggil jadi tak berjuruh pula dapat orang nah. Gitulah tak ada masalah lah kalau mana terpaksa di atas kita tu kena sebut, kalau tak sebut jadi tak beradab. Mana kita kerja racakan, kerja kaja kalau kita tak sebut tu makna kata jadi tak berjuruh, mana tak berjuruh jadi tak comel pula lah bagi kita supaya kita nak kecek pada orang besar-besar yang lain lah. Supaya dalam Islam pun lagu tu juga. Kalau kita kecek dengan raja je macam itulah tuanku. Nah, patik. Kalau bahasa dapat raja tu tuanku, patik ni hamba kita ni lah. Mana kita nak pergi kecek mungku dengan raja tu tak sepatut. Supaya juga kita nak tawai nak apa? Nah makna kata taingkam hak kita tawai saat ni tu, makna kita nak pergi kecek tu aku ni hadiah padamu, aku hadiah nak kecek aku dengan tak ada paput tecah tu makna tak jadi tak berjuruh, jadi tak berakhlak, tak comel juga bagi kita. Nah, gitu lebih kurang insya-Allah lah apa yang salah, apa yang silap. Nah, itu daripada hawa nafsu amah sendiri. Nah, ibu bapa kalau amah jawab pe tu jadi tak betul sangat tu nah, mama amah harap kemaafan nah. Harap maafan amah pun bukan kata panas sangat, bukan kata bijak sangat. Nah, cumanya ada mau tanya kita boleh jawab, kita jawab. Tapi nak kata mapuk tacau tu tak ada jadi masalah. Itu kerana jaga beradab kita orang Islam supaya kita nak kecek dengan raja. Nah, tuan hamba patik, tuan hamba patik saat ni minta keampunan daripada tuan hamba daripada raja. Tu tak ada masalah supaya kita kecek dengan Allah Taala lah. Anta ilahi wa anta rabbi. Engkau Tuhanku ya Allah. Engkau Tuhan hidup belah. Itu orang panggil cara beradab kita dengan Allah. Maka kita orang kerja saat ni tu dalam kerja pasti kita kena kecek ni. Maka nak kecek lagu tu tidak bermasalah. Tidak jadi bermasalah. Niat baik kita insya-Allah jadi baiklah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguh amalan kita tu dengan niat. Harap keampunan, harap kemaafan kalau ada kesilapan daripada
jawapan-jawapan semua ibu bapa dah. InsyaAllah kita akan berjumpa semula, bertemu semula. InsyaAllah pada malam lain lagi. Nah, patut ada jawab tak betul dengan soalan, amah harap kemaafan. Sebab amah tu bukan orang bijak, bukan orang pandai, bukan orang alim. Cumanya kita nak mik muzakarah dah. Kalau ada silap lah bahasa lah gapo kata tu, amah bukan orang yang pandai-pandai lah. Dalam kelima sia pun kita tak pandai sangat. Bukan tak bijak sangat. Di tangan kong saya tu gapo ni dia katanyaที่ทำงานของsayaจะแยกคำถวายระหว่างของพุทธกับอิสลามโดยของอิสลามจะใช้คำว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้า Tak ada masalah lah, tak ada masalah. Situ pun kita kecek dengan raja pemoyak saat ni lah. Kita kecek dengan raja, pasti kita kena beradab. Supaya kita kecek dengan Tuhan lah. Anta Rabbi wa anta ilahi wa anta dan maksudi. Makna kita beradab. Supaya kita orang Islam, maka kita nak kecek, tak payah puas, tak payah nak apa, terpaksa kita kecek kafacau. Ini kerana beradab dan pula berakhlak kita. Ini Islam tu hajar sangat-sangat. Tuhan dan Nabi sebut, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sekat tu dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.